Baiklah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Okey, hari ini 12 Ogos. Okey, hari Khamis kita dapat bersama semula. Cikgu rasa bersyukurlah. Kita masih diberi peluang oleh Allah untuk bersama. Alhamdulillah nampak Damia pun dah sihat. Alhamdulillah. Dengan Najah, Cikgu harap Najah pun kembali sihatlah untuk bersama kita. Jadi hari ini Cikgu harap semua dah bersedia dengan buku aktiviti, tapi aktiviti tu untuk kamu rujuk. Jangan tulis dulu. Jadi catat dalam buku catatan ataupun contengan kamu. Hari ini kita nak buat 3 kemahiran. Baiklah, Cikgu kongsikan bahan kita pada hari ini. Baiklah okey. Cikgu saja letak gambar ni supaya kita nampak apa? Fresh lah pagi-pagi. Kita dah bergerak, naik basikal. Sebenarnya aktiviti ni boleh kita lakukan supaya kamu taklah tepu di rumah kan. Lama kita akan dibosan. Cuma bila kita keluar rumah tu, kita kena berjaga-jagalah. Amalkan SOP, pakai pelitup muka. Tapi kalau kamu berbasikal ke berjoging, tak perlu pakai. Takut kita sesak nafas. Jadi boleh kita buat aktiviti macam ni, maknanya individu. Aktiviti individu tanpa bersentuhan. Jadi bila awak buat tu taklah kita jadi lemah, otak kita kurang oksigen sebab kita kurang exercise. Baiklah sayang. Cuba kita lihat apa yang kita nak belajar hari ni. Yang pertama, melagukan syair serta memahami maksud. Sajak kita tak buatlah, kita buat syair dahulu. Jadi melagukan syair tu sebenarnya cikgu tak akan buat hari ni. Hari ni hanya pengenalan. Jadi hari Ahad nanti aktiviti ni akan bersambung sebab melagukan syair menjadi kemahiran yang perlu kamu kuasai. Jadi kita buat satu hari dan cikgu akan buat pertandingan seperti pertandingan nyanyian kanak-kanak. Sebab melagukan syair ni pun kamu kena buat jugalah. Sebab nanti bila kamu naik ke tahun 4, kamu akan ikuti aktiviti co-curriculum. Co-curriculum ni katalah kamu akan diberi peluang untuk menyertai pertandingan melagukan syair peringkat daerah. Contoh Aina kan. Untuk kali ni Aina, cikgu dah pilih untuk menyertai pertandingan bercerita peringkat daerah. Jadi Aina dah mula berusaha kan. Cikgu Syahrul dah beri Aina petikannya, dah boleh menghafal, menggayakan dan sebagainya. Untuk bercerita tu pun dia ada dua bahagian. Yang pertama Aina hafal cerita, kemudian Aina persembahkan. Bahagian kedua, Aina kena bercerita secara spontan. Cikgu akan beri Aina lah bahan-bahannya. Mungkin kalau Aina kan dah biasa pandai bercakap kan. Dapat je bahan, Aina ceritalah. Ikut je bahasa yang Aina tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Ada 2. Yang pertama, kata ganda separa. Yang lepas, kita dah belajar kata ganda juga kan. Tapi kata ganda penuh. Ingat tak lagi yang lepas-lepas? Meja-meja, kerusi-kerusi, murid-murid, itu ialah kata ganda penuh. Jadi hari ni kita nak buat kata ganda separa dan kata ganda berentak. Baiklah. Jadi ini 3 kemahiran, jadi ada 3 muka surat dalam buku aktiviti jilid 2 yang akan kita buat hari ini sebagai tugasan. Baiklah. Jadi apa objektif yang awak perlu dapat hari ini? Cikgu buka lagi gambar pantai. Rindu nak melancong kan. Tak dapat melancong, kita tengok gambar lah. Sayang. Yang pertama tadi, melagukan syair dan memahami 3 rangkap syair yang dipelajari. Cuma melagukan syair cikgu
tak buat hari ni, kita akan buat pada hari Ahad. Jadi hari ni kita mengenal dulu ataupun mendengar dulu alunan syair. Yang penting kita akan buat dulu maksud syair yang diberi. Yang lepas kita dah buat, kita memahami pantun. Pantun tu pun ialah kita kata apa, tradisional Melayu. Yang ini pun sama sayang, syair, hazanah Melayu. Okey, yang kedua, kita akan isi tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Dan yang ketiga, melengkapkan petikan dengan 5 kata ganda berentak yang betul. Okey, ini ialah tiga objektif kita pada hari ini. Okey, kalau kamu dapat buat dengan baik, maka tercapailah objektif kita pada hari ini. Baiklah sayang, cikgu teruskan. Okey, ini ialah syair. Okey, syair ni cikgu ambil daripada buku aktiviti kamu. Jadi, untuk syair ni, lepas kita dah belajar cara kita nak berpantun. Okey, melafazkan pantun. Jadi kamu dah tahu dah. Jadi hari ni kita nak cuba melafazkan melafazkan syair. Baiklah. Cikgu dah dapatkan dah syair untuk awak. Jadi kita cuba dengar dahulu. Ataupun tak sesiapa yang sebelum ni pernah melagukan syair. Ya sayang. Baiklah. Okay, cuba kita lihat dahulu. Rangkap syair ni sama macam pantun. Betul tak? Kamu lihat ada 4 baris. Okay, cuma syair tanda bacanya tak sama. Kalau pantun, baris pertama tanda koma. Baris kedua tanda titik, koma bertitik kan? Ingat tak bentuk pantun? Tapi dalam syair, semuanya tanda koma. Baris pertama, kedua, ketiga tanda koma dan yang terakhir tanda titik. Itu perbezaan tanda baca dalam pantun dengan syair. Okey, pantun dia ada koma, koma bertitik, koma semula, kemudian titik. Tapi dalam syair hanya ada tanda koma dan tanda titik. Kemudian kamu lihat, kalau pantun, pantun baris pertama dan baris kedua kita kata penyedap pantun ataupun pembayang pantun. Dia tak ada maksud kan? Tapi baris ketiga dan keempatnya baru ada maksud pantun. Berbeza dengan syair. Okey, syair keempat-empat baris ni mempunyai maksud. Jadi cikgu perkenalkanlah bentuk syair kepada kamu. Jadi bila kamu nampak, kamu tahu, oh ini pantun, yang ini syair. Awak boleh bezakan. Bezakan antara pantun dengan syair. Jadi syair keempat-empat baris ni mempunyai maksudnya. Baiklah sayang, okey. Cikgu cuba buka lagu, buka melagukan syair. Cuba kamu dengar dahulu. Dipakai orang kesana sini, baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Kebaya labu warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif drama, buat pemakainya tumpuan utama. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka
cantiknya. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Okey, baiklah. Dapat dengar tak tadi? Dengar Okey, bagus. Itu ialah contoh melagukan syair. Sebenarnya ada banyak. Ada 5 jenis kalau cikgu tak silap. Irama untuk kita melagukan syair. Tapi cikgu paling minat dengan irama ni. Nanti hari Ahad cikgu akan detailkan lah, akan perincikan tentang irama untuk menyanyikan, melagukan syair dengan lebih terperinci. Jadi hari ini kita cuma nak lihat dan kita nak berikan maksud, maksud pada syair ni. Baiklah, seperti pantun yang lepas, bila kita nak memberikan maksud pantun, kita kena buat ayat dalam ayat yang gramatis. Contoh kita nak buat ayat mesti ada subjek. Ada benda, ada orang. Kemudian predikat. Predikat ni apa? Ceritanya. Jadi bila nak buat ayat, dia mesti awak fikir, apa bendanya? Apa subjeknya? Kemudian apa ceritanya? Baru kita boleh buat satu ayat yang sempurna. Ada subjek dan predikat. Baiklah, cikgu nak dengarlah seorang bacakan syair ni. Kita tak perlu nyanyi, baca je. Daripada rangkap pertama sampai rangkap keempat. Siapa nak sukarela? Okey, Safia. Okey, cuba Safia. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang busana sini. Baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Kebaya labuh warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif berama, buat pemakainya tumpuan utama. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga di tepi selamanya, di sidara memakai tambah cantiknya. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh sadari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Safia. Okey. Baiklah. Okey, jadi tadi Safia dah baca. Okey, bila kita membaca, kita baca macam kita buat pantun kan, tapi nanti bila kita melagukan, kita akan melagukan ikut irama tertentu. Baiklah, terima kasih Safia. Okey, cuba kita lihat ada 3 jenis kebaya ni. Kebaya labuh satu, kemudian kebaya nyonya dengan kebaya pendek. Cuba kita tengok dululah. Tengok apa yang dikatakan kebaya labuh. Ini kebaya labuh. Dia panjang, sopan. Kalau kita orang Islam kan, kita lebih kepada menutup aurat. Jadi kita gunalah, kita boleh pakai kebaya yang ini. Dia labuh, panjang melepasi lutut yang ada. Yang kedua, kebaya nyonya. Ini kebaya nyonya. Kebaya nyonya ni dia pendek dan kain batik, tapi dia cantik lah. Kebiasaannya dipakai oleh suku kaum baba dan nyonya di Melaka. Yang ketiga tadi kebaya pendek. Kebaya pendek ni lebih kurang macam kebaya nyonya juga. Cuma kebaya nyonya tu dia lebih banyak lah dengan sulam-sulamannya. Cikgu harap kamu kenal lah. Ni contoh baju kebaya. Memang cantik baju kebaya. Baiklah sayang. Kita teruskan. Okey, maksud syair. Jadi masing-masing dah bersedia dengan buku catatan. Sebab kita nak berbincang ni. Sambil berbincang, sambil mencatat supaya kamu belajar. Kan? Bukannya kamu dengar terus kamu salin dalam buku aktiviti. Okey, buat catatan supaya kita lebih dengar, catat, baca balik, ingat, baru tulis semula. Okey, cuba kita lihat pada perenggan rangkap yang pertama. Okey, rangkap pertama. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang ke sana sini.
Baju kebaya terkenal kini jadi warisan hiasan jasmani. Baiklah, yang pertama ni dalam buku aktiviti dah diberikan maksudnya. Betul tak? Dah ada maksud dalam buku aktiviti. Dia kata baju kebaya antara busana tradisi yang perlu diingati. Cuba kamu lihat baju kebaya. Ini ialah objeknya, subjeknya. Okey, dalam satu ayat ada subjek. Apa subjeknya? Apa bendanya? Baju kebaya, kan? Okey, apa cerita tentang baju kebaya ni? Dia kata antara busana tradisi perlu diingati. Ingatkan busana perkataan seerti bagi pakaian. Busana. Bila sayang, kita lihat pada rangkap yang kedua. Okey, kita guna rangkap untuk pantun, untuk syair. Okey, rangkap kedua. Kebaya labuh warisan lama dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Baik sayang, dekat sini kalau kita nampak sebenarnya apa yang menjadi objeknya? Apa sebenarnya nak diceritakan dalam rangkap kedua? Okay, siapa yang nak bantu, yang nak jawab? Yang nak cuba dulu memberikan maksudnya sebelum cikgu berikan maksud. Siapa nak cuba? Ada nak cuba? Kita dah ramai, ada 16 orang. Ada tak? Okey, cuba awak lihat. Sebenarnya rangkap kedua ni dia nak cerita tentang apa? Tentang Kebaya labuh. Okey, pandai, bagus. Tentang baju kebaya labuh. Dia nak, okey, dah dapat dah objek dia, dah dapat dah subjek dia. Baju kebaya labuh. Jadi apa cerita tentang baju kebaya labuh ni? Boleh jawab je. Buka mikrofon terus jawab je. Okey, apa cerita tentang kebaya labuh ni? Apa sayang? Kan dia kata apa? Cantik coraknya, pemakainya jadi tumpuan utama. Maksudnya apa? Baju kebaya labuh, coraknya cantik, kan? Itu cerita yang pertama, coraknya cantik, betul tak? Cerita yang kedua apa dia? Pemakainya sering menjadi perhatian, betul tak? Maknanya orang yang pakai baju kebaya labuh ni dia nampak cantik, dia orang semua suka tengok dia. Jadi subjeknya kebaya labuh, okay, cantik coraknya dan pemakainya akan menjadi perhatian semua, perhatian orang. Maksudnya macam tu. Tu dia punya, kita beri secara umum lah. Apa subjeknya? Kebaya labuh. Apa ceritanya? Yang pertama, coraknya cantik. Yang kedua, pemakainya akan menjadi perhatian. Itu maksud pantun. Baiklah sayang. Rangkap yang ketiga pula. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, si dara memakai tambah cantiknya. Jadi perenggan yang rangkap yang ketiga ni, apa subjeknya? Apa yang nak diceritakan? Kebaya nyonya. Okey, kebaya nyonya, kan? Nak diceritakan tentang kebaya nyonya. Bagus. Awak dah tahu dah dapat dah subjeknya dalam ayat tu. Iaitu kebaya nyonya. Jadi apa cerita tentang kebaya nyonya? Apa ceritanya? Ada berbunga-bunga. Berbunga-bunga, ada sulaman kan? Sulaman berbunga-bunga pada baju. Kemudian yang kedua ceritanya apa? Orang yang pakai tu akan menjadi lebih terkenal di mata. Lebih cantik kan? Lebih cantik. Bila dia pakai tu nampak cantik orang tu. Jadi kita dah dapat dah. Tadi subjeknya kebaya nyonya. Ceritanya yang pertama,
ada banyak sulaman pada pakaian tu. Kemudian yang kedua, orang yang pakai tu akan menjadi lebih cantik, kelihatan lebih cantik. Okey, dah nampak tak cara kita nak mencari maksud? Okey, yang rangkap keempat pula. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Okey, cuba kamu tengok. Yang rangkap keempat ni, apa subjeknya? Kebaya pendek. Kebaya pendek, bagus. Jadi tentang kebaya pendek, dah dapat dah subjeknya, bendanya kebaya pendek. Jadi apa ceritanya? Apa ceritanya kalau kamu tengok dalam syair tu? Dia kata? Berkain batik. Berkain batik tambah berseri. Kita pakai dengan kain batik, nampak lebih cantik. Kemudian selesa. Selesa dipakai. Maksudnya senang bergerak. Baiklah sayang. Dah dapat kan? Jadi bila awak nak cari maksud syair ataupun pantun, kita baca yang pertama cari dulu bendanya, cari subjeknya. Apa subjek yang nak diceritakan? Dah dapat subjeknya, baru kamu tengok, apa cerita yang nak diterangkan untuk menerangkan lebih lanjut tentang benda yang kita dah dapat yang pertama tadi. Baiklah sayang, jadi sekarang cuba lihat bagaimana cikgu membina ayat yang lengkap bagi setiap rangkap syair. Okey, untuk rangkap yang kedua, baju kebaya labuh, kan objeknya kan. Cantik coraknya menyebabkan pemakainya sering menjadi tumpuan. Okey, kemudian rangkap yang ketiga, subjeknya apa? Anak dara. Siapa anak dara? Contoh kamulah. Yang perempuan itu ialah anak dara, orang yang belum berkahwin, perempuan yang belum berkahwin. Jadi anak dara yang memakai kebaya nyonya akan kelihatan semakin cantik. Kalau awak nak tambah, kita kata anak dara yang memakai kebaya nyonya akan kelihatan semakin cantik kerana adanya sulaman berbunga-bunga. Kalau kamu tambahlah ayat cikgu kan. Okey, yang terakhir. Okey, apa subjeknya? Kebaya pendek. Okey, kebaya pendek yang dipakai dengan kain batik amat cantik dan selesa. Cuba kamu lihat 4 ayat yang diberi tu, 4 ayat yang menunjukkan maksud syair, semuanya ada subjek dan predikat. Barulah ayat kita sempurna untuk menyatakan maksud pantun. Baiklah sayang. Okay, orang lain pula, seorang lagi. Tolong bacakan keempat-empat ayat. Okay, siapa sayang? Boleh raise hand lah. Boleh ni, cikgu nampak. Okay, cepat sayang. Okay, Ilfira. Okay, bacakan Ilfira. Mana? Bacakan ayat yang kita dah bina untuk maksud syair. Busana sedisi sangat bersemi. Bukan sayang, Ilfira. Bacakan maksud. Maksud yang warna hijau, bukannya syairnya. Baju kebaya antara busana tradisi perlu diingati. Baju kebaya labuh cantik coraknya menyebabkan pemakaiannya sering menjadi tumpuan. Anak dara yang memakai kebaya merah akan kelihatan semakin cantik. Kebaya pendek yang dipakai dengan kain batik amat cantik dan selesa. Okey, amat cantik dan selesa. Alhamdulillah. Terima kasih Ilfira. Baiklah. Tadi kamu dah nampak cara macam mana kita nak menulis ayat. Kita dah fahami dulu maksud dalam
syair, kemudian kita cuba buat ayat yang gramatis, yang sempurna. Baiklah sayang, habis satu kemahiran, okay, memberikan maksud syair. Cikgu harap kamu boleh ingatlah ni, boleh ingat dan dah catat tadi. Baiklah sayang, cikgu teruskan. Okay, kita masuk pada kata ganda separa. Bila sebut separa ni separuh kan? Separuh. Cuba kita lihat apa keterangan tentang kata ganda separa. Okay, kata ganda separa ialah kata yang menggunakan sebahagian sahaja kata dasar. Contoh, kata dasarnya bola. Bola kata dasar kan? Kemudian kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Tadi bola, bola ni kata dasar yang tak ada imbuhan, dia tunggal. Bila kita nak jadikan dia kata ganda separa, dia jadi berbola. Kan? Bola, ada sebiji bola. Ada banyak, kita kata berbola. Ataupun yang lain kita kata, kata apa lagi? Rama-rama. Rama-rama tu ialah kata ganda penuh. Kan? Rama-rama. Kita ulang perkataan yang sama. Tapi bila awak nak jadikan dia sebagai kata ganda separa, dia jadi rerama. Okay, yang lain tetap daun. Banyak kita kata dedaun. Itu ialah antara contoh kata ganda separa. Kita lihat apa dia kata ganda separa tadi. Okay, yang pertama kata ganda separa tunggal. Bola jadi berbola. Okay, yang kedua kata ganda separa berimbuhan awalan. Contohnya tinggi, setinggi-tinggi. Dia beri imbuhan awalan pada perkataan tinggi. Asalnya tinggi-tinggi tu ialah kata ganda penuh. Kan dia berubah jadi kata ganda separa bila dia beri imbuhan awalan se. Setinggi-tinggi. Okay, yang seterusnya kata ganda separa berimbuhan akhiran. Contohnya apa? Sayur-sayuran. Kan yang asal kata ganda penuh sayur-sayur. Tapi diberi imbuhan akhiran an, jadi sayur-sayuran, jadi bertukar kepada kata ganda separa. Jadi ini 3 contoh kata ganda separa. Berbola, setinggi-tinggi dan sayur-sayuran. Baiklah, itu kamu dah faham kan? Kena ingat ni, apa je kata ganda separa. Ada 3 bentuknya. Okay, kita lihat. Satu lagi, kata ganda separa berimbuhan apitan. Maksudnya apa? Sebelumnya ada imbuhan, akhirnya pun ada imbuhan. Contoh bersalam-salaman. Kata dasarnya salam. Okay, kata ganda penuhnya salam-salam. Tapi bila kita buat kata ganda separa, kita imbuhkan, imbuhan apitan. Jadi bersalam-salaman. Okay sayang, dah dapat 4 bentuk kata ganda separa. Baiklah, kita teruskan dengan latihannya. Okay, jadi beri perhatian pada paparan cikgu. Okay, tak perlu tengok dalam buku aktiviti lah. Okay, baiklah, cuba kita lihat dekat sini ada 9 tempat kosong. Okay, ada 9 tempat kosong dan ada 9 kata ganda separa yang diberi. Baiklah sayang, cuba dalam 30 saat lah kamu perhatikan petikan yang diberi. Cuba dalam hati cari dulu perkataan yang kita boleh masukkan dalam tempat kosong. 30 saat. Fikir dan cuba cari. Cikgu minta kamu yang akan isikan tempat kosong. Okey, cukup 30 saat. Baiklah sayang. Salah tak apa. Salah tak apa. Yang penting kamu berani menjawab. Berani memberikan jawapan. Baiklah, kita lihat pada nombor 1. Nanti bila kamu berikan jawapan, kamu kena bacakan ayat tu habis.
Jadi nombor 1 dengan nombor 2 tu dia berada dalam ayat yang sama. Jadi orang pertama menjawab, dia kena berikan jawapan nombor 1 dan nombor 2. Cikgu mulakan dulu. Okay, Alia pulang ke kampungnya pada cuti penggal yang lalu. Tuan Haji Latif bin Sulaiman, Datuk Alia, seorang tukang rumah tradisional. Tapi ni tentang rumah tradisional pula. Okey, jadi dia kata ada satu tu, apa dia yang digunakan oleh Datuk Alia? Seorang saja sayang. Rice. Okey, Ilfira nak cuba. Okey, cuba Ilfira. Kejap. Okey, Damia. Okey, cuba Damia. Alat-alatan. Okey, terus bacakan ayat ni sampai habis. Ada 2 jawapan. Okey, boleh Damia? Yang digunakan oleh Datuk Alia ialah sesiku dan pengetam. Okey, alat-alatan yang digunakan oleh Datuk Alia ialah sesiku dan pengetam. Okey, kita tengok betul tak jawapan Damia? Okey, yang pertama, okey betul, alhamdulillah, alat-alatan. Okey, yang kedua, sesiku. Okey, tahniah Alia, Damia. Jadi alat-alatan, peralatan. Okey, sesiku. Kata dasarnya ialah siku. Kalau kita nak buat kata ganda penuh, siku-siku. Tapi tak sedap kan bunyinya. Jadi kita kata benda tu, alat tu ialah sesiku. Nanti kamu tanya dengan ayah kamu, ayah apa tu sesiku? Apa bentuk sesiku? Jadi kamu kenal nanti. Baiklah sayang. Okay, terima kasih Damia. Okay, kita masuk pada perenggan yang kedua. Okay, pada waktu pagi, Alia sering membantu neneknya membuat kuih-muih tradisional seperti buah Melaka. Okay, nombor 3 orang lain sayang. Siapa nak cuba? Okay, angkat tangan. Okay, Ilfira. Okay, cuba Ilfira. Berbola. Okay, cuba buatkan ayat, bacakan ayatnya yang penuh. Buah Melaka dibentuk seperti berbola. Okey, seperti berbola. Semak. Betul tak jawapan Ilfira? Okey, bagus. Berbola. Asalnya bola. Jadi berbola. Okey, tahniah Ilfira. Okey, yang keempat seterusnya. Siapa sayang? Yang lain. Okey, cuba sayang. Okey, siapa ni? Nurul Amani Darwisha Elvina. Okey, cuba Darwisha. Alia juga membantu neneknya menyiram sayur-sayuran yang ditanam di belakang rumah. Okey, itu jawapan Darwisha. Sayur-sayuran. Cuba terlihat betul tak? Okey, alhamdulillah, sayur-sayuran. Okey. Yang ditanam di belakang rumah ialah sayur-sayuran. Okey, terima kasih Darwisha. Yang nombor 5 sayang, siapa lagi yang lain? Nombor 5. Okey, angkat tangan. Dan juga sebut nama. Boleh? Okey, Izzatul. Okey, nombor 5 Izzatul. Alia suka kekuningan daun-daun sayur. Okey, ya ke? Alia suka kekuning-kuningan. Okey, Izzatul. Cuba kawan lain, siapa yang boleh bantu Izzatul? Takkan dia suka kekuning-kuningan? Tu macam nak kering kan sayurnya. Ulam. Okey, cuba Ilfira. Jawab. Okey, apa dia? Ulam. Belok. Awak tengok dia kan, awak tengok belakang, tengok depan. Kita kata apa tu? Membelek-belek. Pandai, betul. Membelik-belik. Cuba terlihat betul tak membelik-belik? Membelik-belik saja apa? Awak tengok daun dia kan. Awak tengok pangkal pokok tu elok ke tak elok. Okay, ada ulat ke tak kan. Awak siram dia, kita membelik-belik. Kita memerhatikan pokok-pokok sayur tu. Jadi Ilfira bacakan ayat untuk jawapan nombor 5.
Alia suka membelik-belik daun-daun sayur. Okey, bagus. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi membelik-belik. Baiklah sayang. Teruskan yang ke-6. Okey, orang lain. Saya. Baiklah siap. Okey, cuba sayang. Okey, cuba sayang. Terus bacakan. Alia akan membuang daun-daun sayur yang nampak kekuningan-kuningan. Kekuning-kuningan. Kan? Betul tak jawapan kawan? Siapa jawab tadi? Aina ke? Okey. Betul. Okey, cuba kita lihat. Adriana. Betul tak jawab? Siapa sayang? Adriana. Adriana. Okey. Cuba lihat jawapan Adriana. Betul tak? Okey, kekuning-kuningan. Maksudnya apa? Kena cahaya matahari. Dia cerahlah warna tu. Okey, bagus Adriana. Baiklah sayang, nombor 7, orang lain. Okey, Nur Izzatul Aisyah. Okey, cuba Izzatul. Nenek juga menanam ulam-ulaman seperti daun pudina dan daun selum. Okey, bagus. Baiklah. Terima kasih Izzatul. Betul. Cuba kita lihat betul tak? Ulaman. Ulam-ulaman ni maksudnya apa? Sayur yang kita makan mentah. Ni pun sama. Tanya dengan mak nanti. Mak, macam mana bentuk daun pudina dengan daun selom tu? Kita makan secara mentah lah. Kita makan macam tu je. Dah ambil daripada pokok, dah petik, kita basuh bersih-bersih dan kita buat ulam. Kita makan mentah-mentah, tak perlu dimasak. Okey sayang, yang ke-8. Siapa lagi nak cuba? Cikgu nampak yang perempuan je. Yang lelaki ni mana ni? Okey, Aina Amani. Okey, Aina. Teruskan Aina, nombor 8. Nenek ada membela seekor ayam jantan. Ayam jantan itu suka benar menguis tanah di kebun sayur itu. Okey, menguis-nguis. Dia ada dua kan? Menguis-nguis atau mengais-ngais. Sama je, sama erti. Menguis-nguis. Boleh bayangkan tak perbuatan menguis-nguis? Dia cakar-cakar tanah. Okey, bagus Aina. Baiklah. Yang terakhir, nombor 9. Saya. Amir. Okey, Amir. Cuba Amir. Pada waktu petang, Alia akan menemani neneknya berkunjung ke rumah jiran. Alia dan neneknya bersalaman dengan jiran tetangga. Amalan tersebut dapat mengeratkan semangat kejiranan di kampung itu. Baiklah, Alhamdulillah. Bagus Amir. Yang terakhir, salaman. Kita dah dapat dah. Ke-9 tempat kosong, kita dah masukkan jawapan yang betul. Jadi kamu dah dapat tengoklah. Ada kata ganda separa tunggal, ada kata ganda separa berimbuhan awalan, ada kata ganda separa berimbuhan akhiran dan juga kata ganda separa berimbuhan apitan. Jadi inilah contoh kata ganda separa. Okey. Sekarang kita teruskan kepada kata ganda berentak pula. Dah 2 tadi terjumpa kan? Kata ganda penuh dah belajar, kata ganda separa dah belajar. Sekarang kita masuk kata ganda berentak. Baiklah. Cuba lihat apa itu kata ganda berentak. Okey, kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Okey, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Ulang tu yang sama. Diubah, hurufnya diubah. Cuba kita lihat contoh-contoh kata ganda berentak. Baiklah, ada 3 jenis. Okey, yang pertama, pengulangan vokal. Vokal ni ialah huruf A, E, I, O, U. Itu huruf vokal. Contoh kamu lihat pada perkataan kuih, muih. Kan kuih, muih. Dia kekalkan huruf U tu. Kuih, U. Kemudian muih pun U. Jadi dia kekalkan pengulangan
huruf vokal. A, E, I, O, U. Dia kekalkan. Jadi kuih, muih. Yang K-nya jadi M. Okey, baiklah. Cuba kita lihat yang kedua. Kata ganda berentak pengulangan konsonan. Konsonan ni ialah huruf-huruf yang selain daripada A, E, I, O, U. Contoh perkataan gopoh. Asalnya gopoh kan? Gopoh, gapah. G gopoh, G gapah. Nampak tak? G tu dikekalkan. Tadi kuih muih, K-nya dia ubah kepada M. Tapi huruf U-nya yang dia ulang semula. Yang ini huruf konsonan G tu, G tu dia kekalkan. Tapi huruf vokal O berubah jadi A. Sebenarnya yang kata ganda berentak ni kita kena banyak membacalah. Cari perkataan-perkataan kata ganda berentak. Okey, yang ketiga, kata berentak bebas. Contoh riuh rendah, turun temurun. Jadi kita kena banyak membaca. Kamu boleh beli buku-buku latihan, buku-buku di kedai, cari buku bahasa Melayu tentang kata ganda. Jadi kita akan temui banyak kata ganda berentak. Contoh-contoh kata ganda berentak. Baiklah sayang, cikgu teruskan kepada latihannya. Okay, cuba kita lihat. Rewang. Rewang ni apa sayang? Siapa tahu apa maksud rewang? Gotong royong. Bergotong royong kan. Tapi yang cikgu tahu rewang ni biasa orang Jawa guna. Okay, kita pergi rewang. Maknanya dia buat kerja ramai-ramai, sama-sama. Orang sekampung bergotong royong untuk mengadakan majlis. Kita panggil rewang. Tapi kalau gotong royong untuk bersihkan kawasan, contoh taman awak ada kes denggi. Jadi semua penduduk buat gotong royong untuk membersihkan kawasan taman. Yang itu kita panggil rewang. Itu tak panggil rewang, itu gotong royong. Tapi rewang ni lebih kepada gotong royong untuk mengadakan majlis. Contoh majlis perkahwinan, doa selamat, kita masak-masak semua kan. Itu kita panggil rewang. Gotong royong dalam keadaan untuk mengadakan majlis. Jadi boleh bezakan dengan gotong royong yang lain. Kalau yang lain tu contoh gotong royong bersihkan sekolah, itu bukannya rewang. Baiklah sayang. Cuba kita lihat. Ada 5 tempat kosong yang kita perlu masukkan. Ni mudah ni. Mudah kan? Dah nampak dah kata tunggal yang sebelumnya. Tinggal nak menggandakan je sahaja. Okey, pertama. Okey, siapa cikgu bagilah pada kamu menjawab. Okey, siapa saya nak cuba? Okey, Aina. Okey, cuba Aina. Sekejap ya Aina, sekejap Aina. Cuba bagi Hanif kejap. Bagi lelaki pula Aina. Okey, lelaki dulu. Okey, Hanif. Cuba Hanif. Okey, cuba Hanif. Nampak Hanif? Rewang berasal daripada bahasa Jawa yang membawa maksud beramai-ramai atau membanting tulang. Bergotong royong menyediakan persiapan sesuatu majlis. Majlis yang memerlukan kerja secara rewang ialah majlis kahwin, sambut menantu dan cukur jambul. Bagus, alhamdulillah. Apa dia? Bergotong royong. Nampak tak? Kita kata rewang ialah majlis kahwin, sambut menantu, cukur jambul. Maknanya rewang ni untuk menyediakan bahan-bahan masakan, menyediakan hidangan. Itu kita panggil rewang. Bila sayang yang kedua, orang lain pula. Okey, boleh angkat tangan. Ni ramai ni. Okeylah Ilfira. Okey, cuba Ilfira. Mula dengan biasanya. Biasanya rewang dilakukan beberapa hari sebelum majlis dilangsungkan untuk menyediakan persiapan hari bahagia. Bantuan diperlukan daripada jiran serta saudara mara terdekat. Okey, alhamdulillah. Saudara mara yang terdekat. Baiklah,
Baiklah, okey. Izatul Aisyah. Teruskan Izatul. Yang ketiga. Antara aktiviti rewang ialah aktiviti mengupas bawang, memotong daging, menyediakan kuih muih dan lauk pauk. Okey, ada dua tempat kan? Kuih, muih dan lauk pauk. Okey, bagus. Baiklah. Terima kasih Izatul. Baiklah sayang, yang terakhir. Saya Baiklah, Damia. Okey, cuba Damia yang terakhir. semua persiapan harus diselesaikan sebelum mulanya majlis agar majlis berjalan dengan lancarnya dan gilang gegilang. Baiklah. Bagus. Gilang gemilang. Baiklah sayang. Dah dapat dah kelima-lima jawapan kita. Jadi dah habis lah ni. Ketiga-tiga tugasan yang kita perlu buat hari ni. Jadi cikgu harap kamu dah faham, dah boleh ingat sampai bila-bila, naik ke tahun 4 pun boleh ingat balik bila kamu belajar semula isi pelajaran kita pada hari ini. Baiklah sayang. Jadi untuk penutup, ingat semula tugasan yang perlu kamu buat. Yang pertama, maksud syair muka surat 12. Yang kedua, isi tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Yang ketiga, lengkapkan petikan dengan kata ganda berentak yang betul. Peringatan seperti biasa, sempurnakan dalam buku aktiviti dengan cantik dan kemas. Tangkap gambar ketiga-tiga tugasan dengan terang dan jelas. Jadi muat naik dalam channel Telegram BM3 Arif. Baiklah sayang. Ada apa-apa tak yang nak ditanyakan sebelum kita akhiri perjumpaan pagi ni? Tak ada. Tak ada, faham Faham. Faham, baiklah. Kalau begitu, cikgu tamatkanlah Ahmad Hanif. No, Hanif tak faham yang mana Hanif? Ada yang Hanif tak faham? Okey, tak apa sayang. Kalau Hanif tak faham, nanti Hanif boleh terus bertanya dalam grup Telegram. Boleh dalam channel Telegram. Boleh tanya terus di situ. Cikgu akan terangkan lebih lanjut untuk Hanif seorang sahaja. Baiklah sayang, kita akhiri dengan surah Wal-As. Buka awak punya mikrofon. Kita baca sama-sama. Baiklah sayang. Surah Wal-As. Bismillah. Wal-As. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Asma. Okey, sama. Terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih.